Hai, Assalamualaikum semua dan selamat malam. Lama kita tidak bersiaran, kita tak jumpa. Jadi first sound check dulu. Sekarang mengajar 1 jam, langsung baru tahu tak ada suara. Okey, komen suara macam mana, clear ke tak clear? Kalau clear, komen clear, jelas. Kalau tak clear, bagi tahu. Waalaikumsalam kepada semua yang memberi salam. Semua dan selamat malam. Lama kita tidak. Boleh kan? Saya rasa clear dah. Baik, kepada kawan-kawan yang join live malam ni, bantu share dulu video ni. Bantu share live kali ni. Mungkin kat luar sana masih ramai anak-anak yang tidak kuasai darab dan bahagi. Ini dia 4 basic utama dalam matematik. Tambah, tolak, darab, bahagi. Tambah, tolak ni hampir semua orang kuasai. Darab dan bahagi paling ramai yang tak kuasai. Belum masuk subtopik lain lah. Subtopik pecahannya, peratusnya, perpuluhannya, wangnya, bentuknya. Banyak lagi subtopik lain, masa dan waktunya. Tapi basic untuk semua subtopik yang lain, tambah, tolak, darab dan bahagi. Nak buat pecahan ada tambah, tolak, darab, bahagi. Nak buat peratus ada darab dan bahagi. Jadi 4 asas ini jika tak kuasai memang bahayalah. Jadi kelas malam ni aku buat open, terbuka dari tahun 1 hingga tahun 6. Tahun 2 lah sebenarnya. Tahun 1 nak mula belajar dah okey. Dah ada basic darab tu dah mula diajar di tahun 1 lagi. Baik. Maafkan cikgu. Baik. Okey, jadi yang dah join live ni, cikgu minta bantu share dulu. Kalian share, orang lain pun dapat belajar sama. Orang lain dapat belajar sama, orang lain dapat ilmu yang sama. Jadi dengan harapan ilmu yang bermanfaat kepada anak-anak yang cikgu ajar itu, sampailah ganjaran pahala juga pada cikgu. InsyaAllah, amin. Awak dah pandai ajar orang lain pula. Okey, boleh. Konsep belajar malam ni santai ya, tak ada fokus buku teks ke apa ke. Konsep belajar ini, macam mana cara kita nak cepat mahir. Nak cepat mahir macam mana? Satu teknik agung bagaimana kita nak cepat faham. Tak kisahlah darjah 1 ke darjah 2 ke, di sekolah menengah ke, universiti ke. Basic dia untuk kita cepat mahir dalam sesuatu perkara, untuk kita lagi faham dalam suatu subjek, ialah ajar orang. Bila kita ajar, kita akan lebih faham. Kita dah belajar, kita faham. Kita ajar orang yang tak tahu. Sebab tu dalam sekolah kita galakkan ada grup belajar. Grup belajar tak perlu ramai, bukan grup membawang tau. Ni ada grup membawang, grup gosip, grup K-pop fan, grup Blackpink lah, apalah. Itu ada sangat grup. Grup WhatsApp khas dah. Buat satu grup WhatsApp bersama kawan-kawan rapat 4-5 orang. Grup belajar. Jadi apa yang kita tahu, kita ajar kawan kita. Apa yang kawan kita tahu, kawan kita ajar kita. Bila kita ajar orang, kita lebih faham. Sama macam cikgu lah. Cikgu tahun pertama mengajar tak pandai sangat mengajar, tapi lepas ajar lebih faham. Tahun kedua makin baik, tahun ketiga makin baik, dan seterusnya. Itu dinamakan proses daripada tak tahu kepada tahu, daripada tahu kepada memahamkan orang lain pula. Okey, tak kisah kata saya tak ada kawan lah cikgu, ajar mak main duduk tepi mak. Mak pun duduk tepi. Ada apa ni? Kakak nak ajar mak. Nak ajar apa? Kakak nak ajar mak darab. Mak kata mak dah tahulah, mak tahu mak diam. Tapi kakak nak ajar juga. Boleh? Okey. Macam tu. Okey. Jadi sebelum kita mula, lagi sekali yang belum share, cikgu minta tolong share. Kita ada 600 view ni. 600 orang sedang menonton. Kalau 600 orang share, mungkin lepas ni ada 1000 orang sedang tonton. 1000 orang ini kalau dia ajar orang lain pula, dia berkembang ilmu tu. Sayang ilmu kita sorok seseorang, kita tahu kita duduk diam, tak baik gitu. Ilmu ini untuk disampaikan. Takkan luak duit kalau kita ada duit. Okey, awak ada duit RM10. Kalau awak bagi duit awak ke orang, duit awak makin tambah ke makin kurang? Makin kurang.
Itu konsep barang, konsep kebendaan. Awak ada gula-gula 3 biji, awak bagi ke adik awak sebiji, makin kurang awak punya, tinggal 2 biji. Faham? Ayah awak ada kereta 15 biji, ayah awak jutawan, kereta Porsche ada, Lamborghini ada, kereta Mercedes ada, kereta tolak ada. Ayah awak bagi kat orang kereta tu. Kereta ayah awak makin banyak ke makin kurang? Makin kurang. Apa-apa benda di dalam dunia, kalau kita bagi akan jadi makin kurang. Kecuali ilmu. Ilmu awak bagi, awak takkan kurang walaupun sedikit. Sikit pun tak kurang. Awak ajar orang, awak ada ilmu ni, awak ada ilmu memasak, katakan. Oh, mak awak dah ajar awak masak ayam masak merah. Awak belajar, awak pandai. Awak pun pergi jumpa sepupu awak, jumpa kawan awak, jom saya ajar awak cara memasak ayam merah. Adakah lepas awak ajar dia, awak dah hilang tak pandai masak dah? Tak. Awak akan jadi lebih mahir. Sebab itu ilmu. Awak sampaikan ilmu memasak, ilmu matematik, ilmu English, ilmu BM, tak kisahlah ilmu apa-apa pun. Ilmu repair basikal, ilmu pasang kipas, ilmu menyapu. Ada ke ilmu menyapu? Ada. Ada orang cara menyapu dengan pantas, kena pegang kat bawah sikit, tarik serap. Cara nak apa-apa je lah, apa-apa ilmu. Dah ada 700 lebih dah. Dah ada 700 lebih sedang view sekarang. Jadi yang 700 lebih ni yang baru join, yang belum share, cikgu minta bantuan, cikgu mohon kalian share. Sebab malam ni cikgu nak ajar asas kepada darab dan bahagi. Sebab ramai lagi murid yang tak kuasai benda ni. Boleh? Okey. Okey. Sebelum kita mula, macam biasa, sebelum mula belajar, kena bagi salam dekat guru untuk ilmu itu diberkati. Okey? Kita bagi salam. Okey, semua murid duduk tegak sikit. Duduk tegak. Ikut cikgu. Assalamualaikum, Cikgu Fadli. Waalaikumsalam murid-murid semua. Bagus. Ada yang tak gerak pun mulut. Cikgu bukan suruh menjerit pun. Ada orang kata cikgu bukan dengar pun. Ini bukan masalah dengar atau tidak. Masalah sekarang, adakah awak beradab dengan guru awak walaupun guru awak berada di jauh? Adakah awak ikut arahan guru awak? Itu masalahnya. Okey? Tak perlu menjerit. Sebut di bibir saja. Okey, untuk murid-murid non-Muslim yang bukan Islam, ucap selamat sejahtera. Okey, duduk tegak. Murid-murid Islam pun boleh ikut ya. Ikut cikgu. Selamat sejahtera, Cikgu Fadli. Selamat sejahtera murid-murid semua. Jadi tanpa membuang masa, kita dah ada 700, hampir 800 orang dah. Kan? Betul tak? Bila awak share, akan ada je orang tonton lagi. Orang tu tonton, orang ni tonton. Makin ramai orang menonton, makin ramai orang pandai. Ilmu ini untuk disebarkan. Okey? Baik. Tanpa membuang masa, kita mulalah kelas. Lama dah tak ada kelas. Cikgu nak buat kelas lama dah, tapi akaun cikgu kena block. Akaun FB cikgu kena block. Berbulan-bulan kena block. Sian cikgu. So tak boleh buat kelas. Sekarang kita dah boleh mula balik dah. Hari ni hari Rabu. Mat. Tarikh 29 hari bulan 9 2021. Okey, kita dah ada 800 lebih viewers yang sedang menonton. Hari ini kita belajar asas darab dulu. Okey. Asas darab. Darab ni apa? Sifir. Yang awak dah hafal tahu tak? Asas dia macam mana? Macam mana berlakunya sifir? Macam mana terciptanya sifir? Awak tahu tak? Dari mana dia? Kalau kita dilahirkan oleh mak kita. Okey? Ayam dilahirkan oleh ibu ayam dari telur. Okey? Kerusi ni ada pencipta dia, ada kilang dia, yang buat dia, yang pasang dia. Darab ni datang dari mana? Datang dari Australia.
datang dari New Zealand, datang dari Kelantan, datang dari Sabah, datang dari mana? Darab. Darab ni dia datangnya dari tambah. Ini ibu dia. Yang melahirkan darab adalah tambah. Tahu tambah? 1 tambah 1, 2, 2 tambah 3, 5, 5 tambah 7, 12, 12 tambah 1, 13. Darab datangnya dari tambah. Tambah beranak ke kat dia? Tak. Dia bukan orang ni. Okey. Dia bukan orang. Okey, macam mana simbol tambah? Simbol tambah macam ini. Macam mana pula simbol darab? Simbol darab macam ini. Sama tak sama? Tak sama, tapi hampir sama. Jadi macam mana boleh jadi macam tu? Jadi tambah ni, darab ni dia datang dari tambah berulang. Tambah penambahan berulang nombor yang sama menjadikan dia darab. Dia tambah. Tambah. Semua orang. Duduk tegak, tak kisahlah kau tahu 5, tahun 6 ke buat juga. Duduk tegak, dengan mak ayah sekali buat. Tambah. Bukan Ultraman. Ultraman tu dia gini. Ni tengah-tengah. Semula. Duduk tegak. Tambah. Sebut sekali. Tambah. One more. Tambah. One more. Tambah. Tambah. Ikut. Tambah. Darab. Bila dia tambah berulang-ulang, maka satu formula dijadikan daripada tambah kepada darab untuk memudahkan pengiraan. Tak faham lah cikgu. Sabarlah. Ada tak faham? Okey, semula. Duduk tegak balik. Darab datang dari mana? Bagus. Yang jawab tu bagus. Yang tak jawab tu tak bagus. Jawablah, dah belajar kan tadi. Darab datang dari mana? Yes, bagus. Cikgu dengar tu. Dari tambah. Tambah apa? Bukan tambah biasa. Tambah berulang. Tambah berulang je ke cikgu? Bukan. Tambah berulang nombor yang sama. Semua orang ikut cikgu. Darab ialah tambah berulang nombor yang sama. Dari situ datangnya darab. Macam mana tu cikgu tambah berulang nombor yang sama? Okey. Mari cikgu tunjukkan. 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2. Sekarang kita tambah nombor yang sama. 2 tambah 2, 4. 4 tambah 2, 6. 6 tambah 2, 8. 8. Jawapan dia adalah 8. Nombor yang sama ini bila tambah berulang, kita boleh pendekkan dia, mudahkan dia menjadi darab. 4 darab 2 sama dengan 8. Ataupun boleh juga diterbalikkan, 2 darab 4 sama dengan 8. Itu maksudnya. Dia mesti nombor yang sama. Dia tak boleh 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7. Nak buat darab tak boleh. Kau nak darab nombor berapa ni? Tak boleh. 3 darab 5 lah cikgu. Tak boleh. 5 darab 7 lah cikgu. Tak boleh. 1 darab dengan 5 lah. Tak boleh. Dia mesti nombor yang sama. Itu adalah asas. That is the basic. Basic ni ada lagi orang tak tahu. Darab rupanya dari tambah. Ada lagi yang tak tahu. Kita dah ada 995 viewers. 5 orang lagi nak cukup orang 1000. Yang baru join, tolong share. Anda share ilmu pada orang lain, insya-Allah kalian pun dapat pahala. Siapa share dapat pahala tau. Kita berkongsi ilmu. Cikgu bukannya buat benda jahat ni. Cikgu bukan gelek TikTok. Cikgu sedang mengajar ilmu matematik. Jadi siapa yang join, share. Anda share, anda pun dapat pahala, insya-Allah. Terima kasih yang sudi share. Kita dah ada hampir 1000 orang. Tadi 600. Sekarang dah 9. Dah 1000 dah.
Okey, asas darab datangnya dari tambah berulang nombor yang sama. Baik, itu ialah asas tambah. Sekarang. Dah faham ni? Tengok contoh nombor 1. 4 tambah 4 tambah 4 sama dengan berapa? 12. Sekarang dia buat apa? Dia tambah, cikgu. Tambah apa? Tambah berulang. Dia tambah berulang nombor yang sama ke tidak? Sama, cikgu. Kalau sama, boleh jadikan dia darab. Nak jadi darab berapa ni? Ni nombor berapa? Nombor 4. 4 lah. 4 ni ada berapa kali? 1, 2, 3. Darab 3. Siap. Cikgu kata boleh buat terbalik. Boleh. Ni ada berapa kumpulan? Nah, berapa kumpulan? 1, 2, 3. 3 siap kumpulan ada nombor apa? Ada nombor 4. 3 darab 4 adalah 12. Ini asas darab. Tak payah masuk yang hafal sifir lagi. Ini duk hafal di sifir. Ingat, awak hafal sifir. Hafal cikgu. Hafal sifir berapa? Saya hafal sampai sifir 17 cikgu. Oh, hebatnya. 6 36. Laju dia jawab. Darab tu datang dari mana? Tak boleh jawab. Dia tak tahu. Dia hafal sahaja tanpa tahu apa itu darab. Dia tak tahu pun asas darab, asal dari mana darab. Sekarang awak yang tonton sekarang, awak bertuah, awak dah tahu. Oh, darab rupanya datang dari tambah. Tambah pula bukan tambah biasa, tambah berulang. Berulang pula bukan berulang biasa, berulang nombor yang sama. Faham? Faham? Sebab tu bila ada murid dia tak hafal sifir. Saya susahnya hafal sifir cikgu. Saya malas hafal sifir. Masuk periksa, alamak ada soalan darab, saya tak boleh jawab. No. Orang yang tak hafal sifir, tak pandai buat darab, buat tambah. Macam mana cikgu? Lah, kan darab tu daripada tambah. Cikgu, saya tak hafal sifir. 8 darab 4 cikgu. Dalam soalan, cikgu ada soalan 8 darab 4. Saya tak tahu, saya hentam, saya tulis 84. Jangan hentam. Kenapa? Sebab awak dah tahu asas kepada darab. Asas kepada darab datangnya dari tambah berulang nombor yang sama. Itu asas dia. Itu asas untuk darab. Faham? Kita dah ada 1100 viewers. Terima kasih yang sudah join. Yang baru join, tolong share dulu. Bila kalian share ilmu ni, makin ramai orang boleh tonton, makin banyak ilmu boleh disampaikan. Okey? Makin ramai orang faham. Okey, bantu cikgu share. Percuma je. Kelas cikgu secara percuma sahaja. Okey, asas darab ni datang daripada tambah berulang nombor yang sama. Sekarang, cikgu saya tak hafal sifir. Sebelum ni kalau jumpa soalan darab, saya hentam. Jangan hentam dah sekarang. Siapa yang join kelas cikgu, walaupun tak hafal sifir, jangan hentam dah lepas ini jumpa soalan darab. Awak tak hafal sifir, jumpa soalan darab, awak selesaikan dengan cara tambah. Contoh ada soalan 8 darab 4, awak pergi hentam 84. Salah. Kenapa awak hentam? Cikgu, saya tak hafal sifir. Tak hafal sifir tak apa. Kita dah tahu asas dia dari tambah. Jadi 8 darab 4, 8 ini ada 4 kali. 8 ini ada 4 kali. 8, 1 tambah 8 tambah 8 tambah 8. Awak pandai tambah tak? Pandai. 8 tambah 8, 16. 16 tambah 8, 24. 24 tambah 8, 32. Dapat jawapan betul. Bukalah dengan jari tangan, jari kaki kalau nak tambah tu. Buat batang ke, buat apa ke, tak kisah. Asalkan jangan skip soalan darab, walaupun tak hafal sifir. Nampak rahsia dia? Cikgu, susah nombor 8 besar lah. Tak ada masalah. Kan kita boleh buat terbalik. 4 ada 8. 8 darab 4 bermaksud 8 ni ada 4 kali. Ataupun 8 darab 4, 4 ni ada 8 kali. 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 senang sikit cikgu nak tambah. Jari saya muat 4. 4 tambah 4, 8. Tambah lagi 4.
8, 9, 10, 11, 12. Tambah lagi 4, 13, 14, 15, 16. Tambah lagi 4, 17, 18, 19, 20. Tambah lagi 4, 21, 22, 23, 24. Tambah lagi 4, 25, 26, 27, 28. Tambah lagi 4, 29, 30, 31, 32. Dapat pun jawapan. Sama ke tak sama? Sama. Jawapan dia tetaplah sama. Bila awak dapat tahu datangnya dari mana. Cikgu, soalan saya nombor besar, susahlah. 146 darab 3. 3 ni ada 146 kali. Penatlah cikgu nak tulis. Mati lah. Okey, tulis yang depan. Tulis yang depan. 146 ni ada 3 kali. 146, 146, 146. Tambah, buat bentuk lazim. Nampak? Bentuk lazim. 6 tambah 6, 12. 12 tambah 6, 18. 8 kat bawah, 1 kat atas. 1 tambah 4, 5. 5 tambah 4, 9. 9 tambah 4, 13. 3 kat bawah, 1 kat atas. 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1, 4. Dah siap. Saya tak hafal sifir pun boleh jawab soalan ni ke cikgu? Boleh. Boleh. Macam mana boleh jawab tu? Kerana saya dah faham. Saya dah tahu bahawa darab ni rupa-rupanya tambah berulang nombor yang sama. Nampak? Bila awak tahu, awak boleh selesaikan masalah. Faham? Faham? Okey. Kita dah ada 1,200 viewers. Okey, komen sekarang dulu. Komen faham ke tak faham? Jelas ke tak jelas dulu sampai setakat ini. Cikgu nak baca komen. Cuma cikgu punya delay sikit, lambat sikit. Awak dah tonton awal sebabnya line internet. Cikgu delay sikit. Tolong komen. Fahmawati Ahmad ada. Feel me more. Dia guna emoji angguk. Siapa lagi yang sedang join sekarang? Komen dulu. Nak keluar lah komen cikgu, itu je keluarnya. Emoji itu je. Cikgu tak ada, tak nampak ke comment reaction hidden. Faham cikgu. Okey, Nurina Najwa faham dan jelas. Linda Yasri faham cikgu. Lala Dila faham. Nur Azima faham. Suhaimi Rahim faham dan jelas. Oi, Suhaimi ni ayah dia pun cikgu tu. Ayah dia pun cikgu matematik. Ayah Suhaimi Rahim ni kawan cikgu, belajar sama-sama kat Batak. Satu kelas. Ayah pun dah pandai dah. Ayah dia power juga matematik. Okey. Faham? Okey, next. Next kita pergi kepada kita pergi kepada ini soalan tricky dalam buku ni, buku latihan matematik tahun 2 tak silap cikgu, tahun 2 KSSR lama. KSSR baru cikgu tak teliti lagi buku terbaru. Sekarang dah silibus baru. Dia ada satu soalan tricky tau. Okey. Dia ini basic tahun 2. 3 darab 4. 3 darab 4 ni sebenarnya apa? Sebenarnya 3 tu ada 4 kali ke 4 tu ada 3 kali? Yes, itu soalan dia. Tak faham. Okey. Mana jawapan dia? 3 darab 4 ni adalah 3 tambah 3 tambah 3 ataupun B 4 tambah 4 tambah 3 lagi satu tambah 4 tambah 4. Jawapannya tetap 12. Jawapannya tetap 12. Cuma untuk 3 darab 4, mana jawapan yang paling tepat? Mana jawapan yang paling tepat? Ataupun kalau diberi gambar aja. Diberi gambar aja. 3 kumpulan. Awak faham tak? Sekarang ni cikgu punya soalan ni ada 3 star, 4 star. One, two, three, four. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
A atau B. 3 darab 4 itu jika kita gambarkan melalui penambahan berulang A ke B. 3 darab 4 itu kalau kita gambarkan melalui gambar rajah A ke B, mana satu yang paling tepat? Jawab sekarang. A. Ina Zafri A. Diana A. Siti Farah A. Slizah Zainuddin A. A ke B? Fakitah B. Wani B. Asiyah A. Sebab kena ikut soalan. Nurul Izzati A. Iskandar Syafiq A. Lagi. Jawab lagi. Muhammad Hilmi B. Miza Adif A. Anissa Kai A. Kisha Zara A. Anissa Kai A. Lagi. Jawab dulu. Sekejap cikgu nak ni. Cikgu nak buat hinus sekejap. Sekarang ini menjadi perdebatan antara guru-guru matematik, antara pakar-pakar matematik juga. Ada orang tak setuju jawapan ni. Tak ada masalah. Tapi ini adalah apa yang buku teks ajar. Buku teks ajar itu apa? Kalau cikgu dua-dua cikgu kata betul. Kalau cikgu personal, jangan ikut cikgu. Ikut buku teks sebab kita belajar di sini. Ada silibus luar negara, orang kaji, dia berlaku di sebaliknya. Tak apa. Tak ada masalah. Cikgu ikuti perdebatan ni. Ini soalan tahun 2 tau. Mana satu yang betul mengikut buku teks? Yang betul, alamak, sorry, where is my marker? Darab ialah KAJ. Kau amat jelita. Ikut. Darab ialah kau amat jelita. KAJ. Kena ingat tu, KAJ. Kau amat jelita. Gitu. Jelita tak? Jelita lah. KAJ. Darab ialah KAJ. Apa K itu? K ini mewakili kumpulan. A adalah ahli. J ialah jumlah. Ini ialah darab mengikut konsep ayat matematik. Yang diajar dalam buku teks. Darab ialah KAJ, kumpulan ahli jumlah. Apa itu kumpulan ahli jumlah? Soalannya sama. 3 darab 4 bermaksud kumpulan. Depan ni adalah kumpulan. Ini ialah ahli, jumlah adalah jawapan. 12 di sini. Faham? Tak faham. Apa benda pula cikgu kumpulan ahli, apa benda ni? Saya tak pernah belajar seumur hidup saya apa benda ni. Malam ini cikgu ajar awak. Okey. Apa itu kumpulan? Maafkan cikgu. Apa itu ahli, apa itu jumlah? 3 darab 4. 3 ini kumpulan. Di depan kau amat jelita. K kumpulan. Ada 3 kumpulan. Awak bayangkan, oh ada 3 kumpulan. 1 kumpulan, 2 kumpulan, 3 kumpulan. Kemudian ahli. Dalam setiap kumpulan ada ahli. Berapa orang ahli? 4 orang ahli. Jadi ada 4 benda kat sini. Setiap kumpulan mesti sama. Tak boleh lebih, tak boleh kurang. Tak boleh yang ni 4, yang tu 3. No way, man. 3 adalah 3 kumpulan. Ini ialah kumpulan. Kumpulan. Yang dalam ni adalah A, ahli. Cikgu tanya tulis aja di pening nanti. Ini asas tahun 2 tau. Kalau awak yang tahu 3, tahun 4, tahun 5, tahun 6 tak tahu ni, maksudnya awak tak tumpu perhatian waktu belajar di sekolah. Ini apa yang cikgu ajar di sekolah juga. Bukan ilmu rahsia. 3 adalah 3 kumpulan. Setiap kumpulan ada ahli. Ahli itu bilangan dalam kumpulan. Berapa ahli dia? 4. K, A, J. K ialah kumpulan ada 3. 1, 2, 3. Ahli dia ada 4. Setiap kumpulan ada 4 ahli. 4 ahli, 4 ahli. J, jumlah. Jumlah jawapan lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jawapan dia 12. Ini
3 darab 4 bermaksud 4 tambah 4 tambah 4 sama dengan 12. Ini ialah KAJ lah. 3 kumpulan, 4 ahli jawapan. Jadi jawapan yang tepat adalah yang B. Ini yang betul. Yang B. Yang ni A. Kalau gambar rajah A, ada 3 kumpulan. Setiap kumpulan ada 4 ahli. Jawapan dia tu. Yang ni A, yang ni B. Faham tak sekarang? Pernah keluar soalan macam ni tau. Jadi soalan ni dia ada dua-dua jawapan. Jadi bila cikgu tanda, anak dia tanda yang ni, cikgu pun pangkah. Ada mak ayah marah. Benda ni jadi isu tau. Pernah jadi isu. Lepas tu jadi perdebatan antara ahli-ahli ilmiah lah, mana satu yang betul. Tapi mengikut istilah yang kita belajar silibus kita, ini yang paling tepat. Kalau tanya cikgu setuju dua-dua. 3 darab 4 bermaksud 3 ni ada 4 kali, ataupun 4 ni ada 3 kali. Cikgu suka dua-dua. Kalau cikgu terima dua-dua. Kalau cikgu. Tapi berdasarkan yang paling tepat dalam silibus kita diajar ialah kau apa? Kau kambing. Kau amat jelita. Kumpulan A. Good. Ahli J, jumlah. KAJ, kau amat jelita. Nampak? Okey. Faham kan? Itu adalah asas kepada darab. Lepas pada asas, where is the duster? Ini asas tahun 2 lagi tahu. Tahun 4, 5, 6 kalau tak faham asas ni, rugi. Jap. Apa lagi nak jadi? Ni dah. Okey. Kita pergi kepada soalan. Dalam memahami darab, awak kena hafal sifir. Ini adalah jantung matematik. Kenapa perlu hafal? Kerana banyak soalan yang nombor besar awak tak mampu selesaikan dengan cara tambah. Boleh cikgu buat tadi? Memanglah. Ada soalan yang boleh, banyak soalan yang tak boleh. Contoh, 3, 4, 1, 5 darab 24. Takkan awak nak buat 3,415 kumpulan? 3,000 kan nak buat? Dalam kumpulan tu nak buat 24. Ataupun nak tambah 3, 4, 1, 5 1, 2, 3, 4. Oh, penat. Oi. Seminggu berjawab tak selesai lagi ni. Cara yang pantas itu macam mana? Sebab tu diwajibkan hafal sifir. Siapa tak hafal sifir, tolong hafal. Kenapa? Kerana sifir adalah jantung matematik. 3, 4, 1, 5 darab 2, 4. Ini untuk orang hafal sifir, dia terus boleh buat macam ni. Tak boleh buat tambah banyak. Sebab darab adalah penambahan berulang. Dengan syarat dia kena hafal sifir. Darab nombor belakang dulu. 5 darab 4. 20 sifar kat bawah, 2 kat atas. 1 darab 4, 4, 5, 6. 6, 4 darab 4, 16. 1 atas. 3 darab 4, 12. 12 tambah 1, 13. Siap darab 4, darab dengan 2 pula. Ni ada orang tak pandai nak darab 2 nombor. Dia tak pandai darab 1 nombor je. Settle yang ini. Bila nak darab 2 nombor, awak kena anggap yang ini tak ada. Darab yang 4 je dulu. Siap dah darab tu, baru buka 5 darab 2. Yang ni kita boleh potong. Nanti dia tertukar. 5 darab 2, 10. 10 kena letak bawah dia, sifar kat bawah. Sebab kita darab nombor 2. 1 ke atas. 1 darab 2, 2 tambah 1, 3. 3 kat sini. 4 darab 2, 8. 8 kat sini. 3 darab 2, 6. 6 tambah. Dapat jawapan sifar 6, 9, 11 naik 1, 8.
Kenapa boleh jawab? Kerana cikgu hafal sifir. Sebab tu awak boleh, bukan boleh, awak wajib hafal sifir. Siapa tak hafal sifir, dia akan bermasalah dengan matematik sampai bila-bila. Matematik ni awak bukan belajar di sekolah rendah je tau. Sekolah menengah ada lagi advance, lagi jauh, lagi hebat, lagi susah. Masuk college, matrik, universiti, semua ada matematik. Awak tak boleh lari pada subjek matematik. Jadi kita nak kena kuasai matematik. Macam tu. Kita yang kena kuasai matematik. Faham? Okey, seterusnya tip yang terakhir. Cukuplah pukul 9 malam ni. Bahagi kita buat lain hari lah. Kalau satu hari kumpul semua sekali, pening juga. Okey? Okey, dengar. Ada murid. Anak cikgu sendiri, cikgu dah sekeh kepala dah. Ada murid, dia hafal sifir, tapi bila buat latihan dia lambat. Bila buat jawab soalan dia lambat. Bila ada penilaian, ada peperiksaan, dia jawab dengan lambat. Dia lupa. Kenapa? Kerana latih tubi. Ni nombor satu ni, latihan. Matematik adalah tentang latih tubi. Makin banyak awak buat latih tubi, awak akan kuasai. Tapi awak pemalas. Bukan cikgu katakan awak je, anak cikgu bersama. Cikgu dulu pemalas. Sikap kita manusia. Cikgu manusia tau. Awak manusia ke kambing? Manusia, kita semua manusia. Yang tonton ni semua manusia. Okey? Sikap kita manusia ni malas macam ampun. Cikgu pun malas, cikgu kita tahu awak Cikgu kecil-kecil dulu malas juga. Tapi dulu, zaman dulu, tanya mak ayah awak, mak atau ayah awak tu. Zaman dulu, cikgu zaman dulu lagi garang tau. Cikgu zaman sekarang je baik-baik. Cikgu zaman dulu tak hafal sifir, kena cubit perut. Oh, cikgu kena dulu, berpusing cikgu. Sakit, lepas tu dia tarik saiban. Kena cubit tetek. Itu hukuman dulu-dulu. Rotan tu biasalah. Rotan tu biasa, batang penyapu. Tak hafal sifir, patah batang penyapu. Guru. Zaman dulu ganas, tahu tak? Awak kena marah sikit menangis, tak nak datang sekolah. Apa benda? Zaman mak ayah awak dulu lagi ganas belajar. Zaman atuk nenek dulu lagi ganas. Cikgu kepada cikgu, waktu cikgu sekolah rendah, cikgu mengajar kat depan. Cikgu pada cikgu lagi ganas, dia kata. Dia kata zaman dia kecil dulu, cikgu dia lagi garang. Dulu dia belajar kat sekolah. Sekolah tu atas tanah je. Macam bansal je. Tingkap terbuka, atas tanah, tak ada simen tau. Guna papan hitam, guna kapur. Macam cerita Piramli tu. Duduk, cikgu mengajar, tidur. Ada budak tidur, cikgu tu pergi buat apa tau? Dia angkat budak tu, dia campak luar kelas. Berguling budak tu, luka-luka habis tangan. Mak ayah dia marah tak? Tak, mak ayah dia tak marah. Mak ayah dia datang balik jumpa cikgu tu, bawa buah lagi, bawa makanan lah. Cikgu minta maaf, anak saya tidur dalam kelas, anak saya kurang ajar dalam kelas, anak saya tidak beradab, anak saya malas. Saya minta maaf cikgu, tolonglah ajar anak saya lagi. Tolong jangan berputus asa ajar anak saya. Tolong jangan benci dia. Ajar cikgu, cikgu nak rotan, cikgu nak buat apa buat dah, asalkan jangan mati, jangan patah je. Itu zaman orang dulu. Tanya mak ayah awak. Memang macam itu. Cikgu ingat dulu waktu cikgu kecil, cikgu sekolah rendah, darjah 3 ke darjah 4, arwah ayah cikgu datang ke sekolah, ambil report card. Ni tahu ni. Ni depan cikgu, ayah cikgu marah cikgu. Kena marah depan cikgu. Ayah kita zaman sekarang depan cikgu, ayah kita backup kita. Anak saya baik, anak saya itu, anak saya ini. Beza dah zaman berbeza. Bukan cikgu nak kata awak perlu dipukul, tidak. Cikgu nak bagi tahu zaman dulu lebih mencabar. Awak perlu bersyukur hidup di zaman sekarang. Cikgu ingat lagi arwah yang cikgu bagi tahu kepada guru cikgu. Ni kalau dia nakal, rotan lah. Nak belasah, nak apa, asalkan jangan dua benda je. Jangan mati, jangan patah. Luka letak ubat, dia kata. Ayah cikgu dulu kata, kalau dia luka letak ubat, apa susah? Patah je masalah. Patah ni kena simen, nak kena berehat kat rumah bulan-bulan, tak boleh belajar pula. Nak pukul-pukul je. Zaman dulu ada ibu bapa datang ke sekolah, dia bagi rotan kat cikgu. Dia mak ayah awak tu pergi sekolah bagi rotan kat cikgu. Kenapa? Dia kata rotanlah anak saya kalau degil, kalau malas, kalau tak dengar kata. Memang itu zaman dulu macam tu. Zaman sekarang tak adanya. Mak ayah awak pergi sekolah, jumpa cikgu, bagi hadiah. Itu lagi bagus. Itu lagi bagus. Okey. Tapi nak bagi tahu,
Semua orang ni malas. Cikgu dulu pun malas, tapi kena paksa. Kena paksa diri. Cikgu kena paksa awak buat kerja, guru mak ayah pun kena paksa anak-anak buat kerja. Baru boleh mahir matematik, baru boleh mahir subjek apa-apa pun. Baik, latih tubi kena banyak. Siapa kat sini sekolah China? Sekolah SJKC? Angkat tangan. Siapa sekolah SJKC? Murid Cina sangat-sangat mahir dengan nombor, dengan matematik. Sebab tu dia berniaga, dia maju. Dia boleh kira kos, dia boleh kira keuntungan, dia boleh kira overhead, dia boleh kira kadar kerugian, risiko. Dia memang cukup mahir matematik. Kalau kat sekolah Cina, buku latihan yang sekolah bagi tu, buku aktiviti sekolah bagi tu, itu dah habis. Satu hal, dia ada buku tulis setahun 78 biji, buku tulis habis tau. Biasa je. 1 tahun 78 biji. Kita sekolah kebangsaan, 1 tahun nak habis 1 biji buku pun tak habis. Kenapa tak habis? Sebab buku aktiviti dah banyak kerja. Kalau cikgu bagi lagi kerja dalam tu, merungut. Cikgu banyaknya kerja, tak sempat buat lah. Bukan setakat awak merungut, mak ayah awak pula datang WhatsApp cikgu. Cikgu kenapa bagi kerja banyak sangat ni ke anak saya ni? Anak saya penat, anak saya sekolah agama lagi, dia malam nak tidur lagi, nak belajar kelas piano lagi, nak pergi berenang lagi, nak tengok Upin Ipin lagi. Mak ayah awak pula tu. Cukuplah buku dalam buku aktiviti tu. Nak suruh anak saya jadi profesor terus ke lepas ni. Dia marah pula cikgu. Cikgu pun okey, tak apalah, buatlah. Bagi latih tubi yang sedikit. That is the reality. Ini adalah realiti sekolah kebangsaan. Macam mana kita nak fight sekolah-sekolah elit, sekolah-sekolah SBP, sekolah-sekolah kluster kecemerlangan, sekolah-sekolah China yang hebat-hebat? Macam mana? Kalau sikap ni ada, sikap ni kena buang dah. Kita nak bersaing kena lebih usaha. Awak nak bertanding lumba lari, nak bertanding lumba lari, okey, seminggu jogging sekali je, seminggu jogging setengah jam cukuplah. Nanti waktu perlawanan kita lawan lah. Nak lawan dengan orang, pagi bangun bersenam, tengah hari jaga makanan, petang jogging, malam sit up lagi, esok lagi buat rutin harian. Macam mana awak nak fight? Confirm awak akan kalah. Confirm awak akan kalah dengan orang yang lebih latihan, berbanding dengan orang yang sedikit latih tubi. Sebab itu, awak perasan tak, awak belajar dalam kelas, awak dah faham. Awak belajar kelas cikgu sekarang, awak dah faham. Lepas tu awak tak buat apa-apa, minggu depan awak lupa, tahun depan awak lupa, bulan depan awak lupa. Bila nak jawab soalan, awak tengok, soalan ni aku dah belajar dulu, apa? Macam mana nak jawabnya? Macam mana? Kenapa? Sebab awak tak buat latihan. Awak kurang latihan. Kat sini kita kalah. Sekarang cikgu nak yang tonton kelas cikgu, kita perbanyakkan latih tubi. Buat soalan demi soalan demi soalan demi soalan. Perbanyakkan latih tubi. Kita nak fight, kita berjuang ni. Awak buat ni bukan untuk cikgu tau. Awak malas, cikgu tetap jadi cikgu dah. Awak rajin, cikgu tetap macam ni juga. Tapi apa yang cikgu sampaikan supaya awak menjadi awak yang cemerlang, awak keluarkan potensi diri. Cikgu minta awak, cikgu paksa awak, cikgu marah awak supaya awak tu jadi pandai, jadi bijak, jadi berjaya. Faham? Sebab tu kena hafal sifir. Paksa cikgu, anak cikgu letak rotan tepi. Kau tak hafal sifir hari ini, lagi tak boleh baca depan ayah hari ini, jangan gerak ke mana-mana. Menangis kata rotan. Nak menangis lagi rotan. Lagi dia pun tak nak. Dia pun hafal. Bila dia hafal, dia ingat, cikgu tak dapat manfaat pun, dia yang akan dapat manfaat. Nampak? Jadi awak tolong banyakkan latih tubi. Kita nak fight dengan China, dengan India, dengan tak kisahlah siapa-siapa pun. Kita nak fight dengan diri kita. Kita nak jadi kita ini pandai. Tolong hafal sifir. Sebab tu ada murid hafal sifir, anak cikgu dah hafal sifir ni, dia baca depan cikgu lancar dah. Bulan depan cikgu tanya, lupa balik. Hari tu dah ingat, lupa balik. Kenapa dia lupa? Kenapa awak dah hafal sifir awak lupa? Kerana selepas awak hafal, awak tak buat latih tubi. Awak tak buat latihan ni. Awak dah buat latihan. Ni nak start promosi pula. Sambil-sambil. Sebab tu kena banyakkan latih tubi. Tolong beli buku latihan banyak-banyak. Buku latihan tak mahal pun. Okey, ini contoh cikgu buku yang cikgu keluarkan. Ini dah masuk iklan. Nak dengar tak kisah. Ini contoh buku Maxia. Siapa dah dapatkan buku ni? Buku ni memang cikgu kukuhkan asas, semua asas. Bayangkan ini buku tahun 2 tau. Tahun 2 ni sesuai untuk murid tahun 4, tahun 5, tahun 6 juga buat. Kenapa? Tengok soalan. Okey, jelas ke soalan?
Ni muka surat darab saja. Soalan darab saja satu page ada 60 soalan. Bayangkan kalau awak buat 10 page, awak buat 600 soalan. Awak mahir ke tak mahir? Confirm awak akan mahir dalam darab. Masalahnya awak tak buat latihan, awak hafal saja. Tengok page ni, bahagi pula. Darab lagi. Banyak page darab saja, latih to be. Buku ni khas Maxzia ni cikgu buat untuk latih to be. Harga tak mahal pun. Tiket wayang lagi mahal. Harga RM6 9% saja. Tengok soalan tambah. Buku tahun 2 tahu. Ada buku tahun 4, 5, 6. Tengok soalan tambah. Bayangkan awak buat soalan tambah banyak-banyak ni, awak pasti mahir dalam tambah. Memang cikgu khusus untuk latih to be. Maxzia. Boleh dapatkan Maxzia. Harga RM6 9, dia ada stiker lagi kat tengah. Stiker lagi. Stiker. Stiker ini kan untuk jawab, kena ada tampal dalam ni. Stiker star. Kalau awak dapat jawab betul semua, boleh bagi star kat diri sendiri. Ini adalah Maxzia. Ramai dah dapatkan Maxzia ni. Sekarang ada cikgu keluarkan buku baru tau. Maxzia 1.0 dengan Maxzia lama sama tak? Hampir sama. Latih to be yang banyak, tapi cikgu upgrade, ada perubahan, banyak perubahan. Ini Maxzia 1.0. Ini tahun 3. Tengok latih to be. Awak bayangkan awak buat latihan tolak banyak ni, awak pandai tak tolak? Awak laju tak menolak? Pasti awak akan laju. Satu page penuh. Ni tolak ayat matematik. Ni kena congak dalam kepala je. Fight masa dia, ada masa 4 minit. Kalau lambat daripada 4 minit, awak lemah. Nampak? Ni tambah. Tengok kita pergi soalan darab dengan bahagia. Ni buku tahun 3. Tengok soalan darab dia. Darab 4 angka. Cikgu ikut silibus terkini. Darab 4 angka. Soalan darab. Awak hafal sifir, awak tak buat latihan, bila awak nak pandai? Soalan darab. Masa 4 minit dia. Awak kata awak terror dah darab, awak kata awak dah hafal sifir, awak jawab 4 minit semua ni. Awak boleh beat masa 4 minit, barulah awak murid yang cemerlang. Tak boleh beat masa 4 minit, nak jawab kena tengok buku sifir, awak masih bermasalah dalam darab. Soalan darab. Soalan darab 1 angka. Masa ni 6 minit. Kenapa? Ni soalan lebih susah. 6 minit. Soalan darab. Masuk bahagi pula. Bahagi ni 6 minit. Bahagi kita ajar asas bahagi nanti. Ini buku tahun 3. Yang ni pun RM6 9. Okey, ada juga buku terbaru Maxzia 2.0. Ni Maxzia 1.0. Tadi 1.0. Yang lama tu ni 2.0 paling latest. Yang ini bukan latih to be asas. Yang ni buku tahun 3, kita ikut topikal. Topik by topik khas. Cikgu nak kesan anak kita, murid-murid cikgu ni masalah topik apa. Dia tak faham topik wang kah? Tak faham topik bentuk kah? Tak faham topik pecahan kah? Peratus kah? Jadi latihan berbentuk topikal paling sesuai untuk kita, untuk cikgu kesan murid-murid tak faham topik apa. Jadi kita buat by topik by topik. Latih to be bukan macam Maxzia 1.0. Topik by topik, kalau dia banyak soalan ni, maksudnya dia tak kuasai membunar nombor. Kalau dia banyak salah sini, jadi cikgu boleh teruskan latih to be membunar nombor. Dalam buku ni juga ada set soalan pengukuhan. Bila dah faham semua, ada set soalan pengukuhan. Ada juga penilaian pertengahan tahun dan akhir tahun. Ada soalan pertengahan tahun dan akhir tahun. Ni ada 8 unit, 9 unit. Dalam buku teks tahun 3, awak belajar 9 unit juga. Cikgu ikut buku teks, dibina berdasarkan buku teks. Ada muka cikgu. Maxzia 2.0. Dan yang terakhir adalah easier. Cikgu asyik buku matematik je. Cikgu buku sains BI dengan BM ada tak? Ada. 1.0. Ada. English BM. Cikgu pandai tak English? Cikgu pandai tak sains? Cikgu pandai tak BM? Cikgu asyik ajar matematik je. Cikgu pandai. Cikgu mengajar BM 7 tahun. Cikgu mengajar tahun 6 lagi. Cikgu lahirkan ramai murid A. Cikgu pernah ajar sains. Cikgu juga pernah ajar English tahun 1 dan tahun 3. Sekolah lama. Pernah ada pengalaman. Tapi cikgu bukan guru subjek yang pakar lah. Sebab tu cikgu bina buku ni bukan cikgu seorang. Cikgu bina bersama dengan, yang ni buku tahun 3 Bahasa Melayu dengan Cikgu Sitiawa. Cikgu Sitiawa ni cikgu yang pakar, berpengalaman. Dia tulis berpuluh-puluh buku dah, buku latih to be. Cikgu bekerjasama dengan dia. Okey, BI cikgu buat sendiri ke? Tak. Yang matematik sendiri. BI cikgu buat
melarang dia Nur Amelina Syafiq. Teacher Amelina ni famous lah. Famous menulis buku guru BI yang power, yang hebat, yang banyak ilmu lah BI. Jadi cikgu berkongsi dengan dia, cikgu JV dengan dia. Tengok dia buat buku English warna-warni lagi. Memang ikut silibus terkini. Harga berapa ni? RM6.9 sahaja. Lagi mahal McDonald awak makan tu. Awak makan McDonald, burger McDonald RM8 lebih. Habis-habis lah. Buku awak buat sampai habis, awak dapat ilmu. Pak. Dengan teacher Nur Amelina. Harga RM6.9 sahaja. Sains pun ada. Dengan cikgu Siti Hajar Johari, Nur Rani Abu. 3 orang. Cikgu seorang, Siti Hajar Johari seorang, Nur Rani Abu seorang. 3 orang nak bina modul sains ni. 2 orang ni guru pakar sains lah. Cikgu tak pakar sangat, cikgu bukan pakar mana pun matematik. Cikgu boleh lah mengajar matematik. Cikgu pengalaman mengajar matematik selama 17 tahun. Okey. Sains cikgu mengajar 2 tahun dia pernah. Jadi cikgu kerjasama dengan guru pakar sains. Bina buku Easier Science 1.0, RM6.5 sahaja. Warna-warni, cantik. Tengok, unit dibina berdasarkan buku teks. Ada 10 unit, ada latihan ulang kaji, ada aktiviti individu dan kumpulan, ada grup aktiviti. Semua ini dalam dui bahasa. Yang kelas DLP pun boleh guna. Buku matematik baru cikgu pun dui bahasa. 2.0 dui bahasa. Yang ni RM6.5 je, lagi murah. Kenapa ni lagi murah? Yang ni tak ada stiker. 2.0 tak ada stiker. Ni dui bahasa, ada stiker RM6.9. Okey. Cikgu tak jual mahal produk cikgu. Sebab cikgu sasarkan. Ada orang buku, cikgu pernah tengok set buku membaca RM20, tapi orang tak beli. Tak ada masalah pun. Cikgu sasarkan golongan yang pertengahan. Orang ramai-ramai boleh beli. Bukanlah orang miskin, orang yang biasa-biasa boleh beli juga. Bukan target orang kaya je. Jadi RM6.9 je. Kalau ada asnaf di kawasan kedai cikgu, datang ke kedai cikgu percuma. Untuk asnaf, cikgu tak berniaga dengan asnaf. Okey. Untuk asnaf ambil percuma. Bagi tahu je staf cikgu, saya asnaf daftar dengan lembaga zakat dengan Baitul Mal KL. Anak saya ada tahun 1 dan tahun 4. Boleh tak dapat buku? Datang minta je dengan staf cikgu. Cikgu akan bagi secara percuma. Okey, itu saja untuk malam ni. Terima kasih sudi tonton. Macam mana nak beli? Beli kat Shopee. Cikgu baru je post. Pergi kat wall cikgu, wall Muhammad Fadli Saleh. Sebelum ni cikgu dah post iklan buku. Iklan buku ada link. Klik link, beli je terus. Beli kat Shopee, kita post terus ke rumah. Okey? Link. Lepas cikgu end live ni, cikgu akan up lagi sekali iklan. Dan ambil gambar satu lan. Sambil pegang buku ni sedang promote ni. Bye. Lepas habis live ni, cikgu akan up lagi satu kat wall cikgu, wall FB cikgu. Cikgu akan bagi link siap-siap. Link macam mana nak beli. RM6.90 sahaja. Okey. Nanti itu sajalah untuk malam ni. Jumpa lagi. Mungkin 2-3 hari lagi kita akan buat kelas asas bahagi pula. Malam ni asas darab kan? Dapat ilmu kan? Faham kan? Okey, semua murid, sebelum berakhir, pandang depan. Lupa dah, ada murid lupa. Mentang-mentang lama tak buat. Tegaklah. Ya, cikgu. Kita dah habis dah ni. Pandang depan. Good. Sebelum kita tamat belajar, mesti ucap terima kasih. Itu adalah adab. Walaupun cikgu tak dengar, awak telah beradab dari jauh. Faham? Okey. Ilmu nombor 2, nombor 1 adab. Orang berilmu tak ada adab, tak ada guna. Bagi cikgu tak akan hormat orang yang beradab walaupun dia berilmu. Tapi orang ni walaupun ilmu dia sikit tapi dia beradab, ini cikgu salut. Okey, jadi kena ada adab. Duduk tegak. Ikut cikgu. Terima kasih Cikgu Fadli. Terima kasih murid-murid semua. Jumpa lagi dalam kelas seterusnya. Nanti cikgu akan wawarkan kelas asas bahagi pula. Okey, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey,